awak tahu ke undang-undang? Nak tanya pasal apa ye? Pasal masalah keluarga ke apa ke? Masalah hak penjagaan anak-anak. Hak berjagaan anak-anak. Hak berjagaan anak-anak dah cerai ke apa? Ya, dah cerai. Kak, kalau dah cerai, kalau nak pasal hak berjagaan anak-anak, kena terus mahkamah Tak, kita nak dapat kaunseling dulu daripada pegawai berkaitan. Sekejap. Cik, cerai tu dah dalam cerai ke dah dapat sedia cerai ke belum? Dah dapat sedia cerai, ya Allah. Uh, Hello. Hello, ya? Saya tengah bercakap dengan Jaim. Kejap lagi saya call balik Datuk. Okey. Apa dia tadi? Tadi dah bercerai. Cerai tu dah dapat sedia cerai ke belum? Okey, saya cerita Okay. Awak dengar betul-betul Okay. Saya bercerai pada tahun 2003. Okey, 2003. Dalam surat cerai itu, hak penjagaan adalah kepada ibu. Okey. Tetapi ada hak kepada ayah. Ditulis ringkas saja Jadi saya dah jumpa dengan pegawai Jaim pada masa tahun 2003. Dia kata ayah boleh mengambil anak bermalam seminggu sekali. Seminggu satu kali. Faham tak? Okey. Seminggu satu kali. Seminggu sekali, okey. Okey. Daripada 2003 sampai sekarang 2020, 17 tahun tak pernah dapat walaupun sekali. Awak faham tak? Oh, 17 tahun tak pernah dapat dari anak. Sebab tu saya nak cakap pegawai. Saya nak tahu undang-undang betul atau tidak. Okey, kejap Muskilah. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki? Ya, Encik. Ada apa yang boleh saya bantu? Okey, nama apa Ustazah? Nama saya Dang Suri. Apa dia? Nama saya Dang Suri. Ustazah ke apa ni? Ya, ada apa yang boleh saya bantu, Encik? Okey, saya nak dapatkan buku tentang keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Melaka, boleh ke? Enakmen Ya, enakmen keluarga Islam. Kalau buku tu, Encik kena dapatkan dekat Majlis Agama Islam Melaka, Cik. Sebab buku tu di bawah Majlis Agama Islam Melaka. Cik kena beli dengan dia. Oh, kena belilah. Sebab apa? Ya, Dah tanya betul. peguam. Peguam kata kalau nak filekan di Mahkamah Tinggi Syariah, dia minta RM10,000. Jadi, saya fikir RM10,000. Ada satu peguam. Saya tak nak sebut nama Jadi tak apa Encik tak perlu sebut Encik. Encik carilah peguam yang bersesuaian harga dia. Tak. Saya tak mampu. Saya miskin. Saya kerja sapu sampah aja. Jadi macam ni lah. Saya nak dapatkan enactment tu tentang keluarga Islam, hak perceraian, hak hadanan dan sebagainya. Lepas tu saya akan filekan sendiri. Okey, macam ni Cik. Saya suka cadangkan. Satu, kalau Encik nak dapatkan buku yang nama Undang-Undang Keluarga Islam tu, Encik boleh pergi dekat Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Dia orang yang jual buku tu. Satu. Dua, untuk dapatkan khidmat nasihat dan sebagainya berkenaan dengan permainan mahkamah, dalam mahkamah tu, tuntutan, balas dan sebagainya. Encik boleh rujuk Jabatan Bantuan Guaman Menara Persekutuan tingkat 6. Encik buat appointment dengan dia. Ini jabatan kerajaan, Cik. Oh, jabatan kerajaan. Maksudnya percuma lah kaunseling tu. Percuma. Kalau ada bayaran, tak ingat saya RM2 kot. Dia datang macam tu. Saya tak pasti, Cik. Tapi dia jabatan kerajaan lah, jabatan. Okey, satu lagi. Satu lagi saya nak buat pertanyaan. Dia perempuan tu dia buat 2 report palsu. Dan 2 report ada seorang perempuan tu lah dia buat 2 report palsu atas nasihat peguam. Lepas tu peguam tu bawa 2 report palsu ke mahkamah dan mahkamah putuskan perceraian jatuh. Jadi apabila kes ni disebut semula di mahkamah nanti, adakah kita boleh saman guaman tu? Saman guaman? Saman peguam tu lah, syarikat peguam tu. Boleh kalau betul dia melanggar etika dia. Okey. Encik boleh laporkan dekat dia punya Persatuan Peguam Syari'i Negeri Melaka. Okey.
Encik kena boleh kalau benar dia salah laku, etika dan sebagainya dilanggar, encik boleh report dekat Persatuan Peguam Syari'i Negeri Melaka. Di mana tu pejabat dia? Saya minta maaf, saya tak pasti pula Peguam Syari'i Negeri Melaka siapa. Dekat mana? Encik boleh Google kot. Oh, tahu Google. pastilah. Okey, satu lagi saya nak tanya. Aha. Apabila mahkamah dah memutuskan perceraian pada tahun 2003 kan? Dia pun tinggal di Johor dan saya tinggal di Melaka. Jadi saya selalu pergi JAIM untuk minta kaunseling sebab apa? Dia tidak membenarkan sebagaimana telah di dalam enakmen keluarga Islam, ayah boleh bawa bermalam seminggu sekali tapi dia tak pernah benarkan. Jadi dah 15 kali saya pergi ke JAIM supaya panggil dia, JAIM dah hantar surat, dia tak datang-datang juga. Jadi selama 17 tahun dia tak pernah datang. Kenapa JAIM tak keluarkan waran tangkap? Sebab waran tangkap bukan bawah bidang kuasa JAIM, cik. Habis tu kalau contohnya saya bagi contoh lah kan. Saya suggest macam ni, cik. Okey. Kalau berkenaan dengan satu saya nak tanya, masa bercerai dulu, ada tak dapatkan perintah mahkamah berkenaan dengan habonah, hak jagaan anak? Hak jaga anak memang pada ibu, tetapi Ya, saya tahu, cik. Saya tanya, ada tak perintah dia? ada perintah dia. Hak Okey. penjagaan pada Perintah ibu. dia tulis apa, cik? Dia tulisnya ayah mempunyai hak untuk Akses. Hak akses. jagaan anak kepada ibu dan akses kepada ayah kan? Ya, pandai. You ni macam peguam. Okey. Baguslah you ni. Okey. Jadi Jika perkara itu tidak berlaku, Encik, saya sarankan Encik guna semula dengan perintah mahkamah tersebut, Encik masuk mahkamah untuk cas orang sebelah pihak lagi. memang saya akan cas sebab apa? Saya memang sabar menunggu anak sulung saya umur 18. Dia dah umur 18 dah sekarang. Jadi Dia saya sebenarnya anak umur berapa tahun? sekarang dah anak 18 perempuan, tahun. minta maaf, salah soalan. Lelaki dah 18 tahun. Okey. Lain-lain? Jadi ya seorang lagi 17 lah. Jadi saya memang nak filekan. Saya ada berbincang dengan beberapa orang peguam percuma lah kan. Jadi dia kata kes ni cantik sebab you boleh saman di Mahkamah Tinggi Syariah 5 kes dan you boleh saman di Mahkamah Sivil 5 kes. Jadi kes ni memang cantik lah. Sebab apa? Saya tidak salahkan hakim sebab hakim dia buat keputusan berdasarkan report polis walaupun dia tak tahu report polis tu palsu. Okey? Jadi saya nak tahu, boleh saya dapatkan nama senarai hakim yang jatuhkan hukum tu? Pada tahun 2003. Masa tu Mahkamah Syariah tempat lama yang dekat mahkamah sekarang ni. Saya minta maaf. Kalau macam tu, Encik kena rujuk balik perintah Encik. Ada tak nama hakim tu? Perintah Kemudian Encik tu. kena semak dengan mahkamah. Kalau Sebab dah hilang mahkamah macam dia mana agama kita tak ada. Surat cerai semua dah hilang. Macam mana boleh cari ke? Kalau surat cerai Encik cari pun dia tak ada nama hakim. Perintah mahkamah tu Encik kena cari. Oh, perintah mahkamah tu. Yes, perintah mahkamah tu yang ada sebut habonah terhadap isteri kepada mak dan akses kepada ayah, tapi mak gagal bagi ayah guna perintah tersebut masuk mahkamah dan mahkamah boleh ambil tindakan terhadap sebelah pihak lagi yang gagal ikut perintah. Okey. Saya nak tahu biasanya kalau kita buat aduan kepada JAIM untuk kaunseling kan, masalah contohnya masalahnya berlaku macam ni kan. Bila JAIM hantar surat kat dia, dia tak datang. JAIM surat berpuluh-puluh kali, dia tak datang. Jadi memang bermaknanya saya terpaksa gunakan mahkamah lah. Macam saya terangkan Cik, kita Jabatan Agama Islam Melaka, kita di bawah unit khidmat nasihat Cik. Unit khidmat nasihat ni kita gunakan kaedah berhikmah, kita panggil, kita hantar surat, kita panggil, tapi kita tidak ada, maksudnya cuma kuasa kita terbatas untuk keluarkan waran tangkap dan sebagainya. Ya. Tapi kalau Cik masuk mahkamah, mahkamah bidang kuasa dia lain. Oh, mahkamah dia lain lah. Yes. Okey, macam ni. Boleh tak Ustazah cadangkan mana-mana peguam yang harga mampu bayar lah, ada tak? Harga dia sebenarnya macam ni Cik, saya tak pasti Cik cari peguam mana. Sebenarnya ada peguam yang dia boleh nego, maksudnya buka file sekian harga, naik bicara sekian harga, maksudnya bayar anggaran dia 4,000 contoh. Anggaran dia 4,000 contoh. Tapi dia tak minta selepuk. Buka file 1,000, naik bicara 500, tak ada bicara sebutan kes 300, sampai selesai kes sampai genap 4,000. Macam tu Boleh tak? Encik duduk mana? Saya duduk Melaka je. Maksudnya kalau sekiranya kita... Melaka mana Cik? Encik tanya saya ni, advice tadi Melaka mana? Melaka dekat je. Dekat dengan Bandar Melaka. Jadi... kalau macam tu, Encik perasan tak dekat Mediasi ni ada satu Mukta Karim Menko?
Ada dekat 100 kad ni orang bagi dengan saya ni. 100 kad ni Peguam Syar'i satu Malaysia ni. Okey. Jadi tak ada masalah, kalau cuma yang dekatnya ada kami Besen ni ada satu Motor Karim Enko. Cuma Dekat atas kedai Hani Mami. Cuma tak ada kawan saya bagi tahu, dia kata Adli ni bagus. Ada ke Adli Enko? Ada? Oh, dia pejabat di mana eh? Tak silap saya Adli Enko ni dia antara apa? Panggil apa ni yang Peguam Syar'i punya orang. Persatuan Peguam Syar'i. Maksudnya dia ni antara peguam yang mahal lah di Melaka. Bukan, dia antara orang yang ada jawatan dalam Persatuan Peguam Syar'i ni. Oh, maksudnya macam tu lah. Kalau macam tu mungkin pengurusi ke timbalan ke saya tak pasti, tapi dia orang ada jawatan dekat dalam Persatuan Peguam Syar'i ni. Kalau macam tu mungkin tinggi kot kos dia sebab dia ada nama kan? Tapi saya tak berani juga kata dia atas peguam. Oh, atas peguam. Oh, kalau peguam dah ada Datuk, Datin, lepas tu firma dia dah ni mungkin lagi mahal kot daripada Tuan Adli. Saya tak pasti. Encik boleh rujuk dapatkan. Okey, begini saya nak tanya. Saya nak tanya, adakah Jaim ni ada sebuah jabatan yang resis? Resis? Maksud Encik? Okey, saya dilahirkan di luar negara. Ya. Pada tahun 1992, saya dapat tawaran belajar di luar negara. Ya. Dan saya pergi Jabatan Agama Islam Melaka di Jalan Hang Tuah, ingat tak pejabat lama? Sebab universiti tu dia kenapa cik? Sebab universiti dia minta 5 surat sokongan, okey? Jadi bila saya pergi ke kaunter minta 1 surat sokongan daripada Jaim, dia kata you ni bukan lahir kat Malaysia, you bukan anak Melaka, you pergi jabatan lain. Jadi saya nak tanya, adakah Jaim ni adalah jabatan yang resis? Saya tanya Encik, adakah dengan apa yang berlaku tu Encik rasa Jabatan Agama tu resis? Tidak. Ustazah, katakan benda berlaku pada ustazah contohnya. Apa perasaan ustazah? Saya terpaksa percaya Encik. Saya terpaksa naik. Dengar dulu saya cerita. Oleh kerana jawapan kaki tangan Jaim tu macam tu, saya terpaksa naik bas ke Kuala Lumpur, ambil surat sokongan daripada ABIM, pergi tabung haji, ambil surat tabung haji, naik bas ke Kelantan, ambil surat daripada Yayasan Nilampuri, ambil surat. Sedangkan saya dibesarkan di Melaka, sekolah tadika di Melaka, sekolah rendah di Melaka, sekolah menengah di Melaka, tetapi hanya kerana sebab saya dilahir di luar negara, dia cakap macam tu. Saya tidak pasti peraturan, etika, enakmen ataupun apa-apa di ketika itu. Sebab saya pun belum masuk kerja lagi dan saya pun orang yang masih belajar lagi waktu itu. Tak, saya bercerita. Jika ada berlaku salah faham pun, saya percaya itu mungkin atas sikap individu ataupun dan sebagainya. Mungkin miscommunication ataupun macam mana. Dan saya minta maaf lah bagi pihak Jabatan Agama Islam Melaka. Tapi untuk Jabatan Agama Islam Melaka nak bertindak, bersikap resis, saya rasa itu tidak. Itu pengalaman saya. Maafkan saya Ustazah. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya. Yelah, saya terima baik. Cuma saya explain bagi pihak Jabatan Agama Islam dan saya minta maaf lah bagi pihak Jabatan Agama Islam. Saya tak ada berdendam. Saya cuma bertanya saja. Tak apa Encik. Eloklah Encik bertanya. Tak tahu kita tanya. Daripada kita simpan dendam lama-lama buat apa. Padahal benda tak ada apa pun. Okey, lepas tu saya ada buat aduan kepada Jaim. Saya ada buat hantar surat rasmi kepada pengarah, lebih kurang dah 2010, lebih kurang 10 tahun saya hantar surat rasmi ke pengarah. Tidak ada satu pun jawab. Oi, macam-macam benda. Tidak pernah dijawab oleh pengarah. Jadi saya nak tanya, saya hantar surat kepada Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Malaysia jawab surat. Adakah pengarah Jaim ni pangkat dia lebih besar daripada Perdana Menteri Malaysia? Dia jawab? Tidak begitu, Okey. Cik. Sebab tu saya katakan, Jaim ni adalah satu jabatan yang resis, selalu menghina orang yang bukan dilahirkan di Melaka. Betul tak? Kalau Cik tanya saya kata tak. Sebab awak tak mengalaminya. Contohnya awak ni lahir kat Indonesia, okey? Awak datang Malaysia, membesar di Malaysia. Contohnya kan, awak dilayan macam tu oleh Jaim. Apa perasaan kamu Ustazah? Saya bagi contoh. Qala Rasulullah. Dia bukan berdiri atas Jabatan Agama Islam saja. Dia terikat dengan lain-lain jabatan sama. Ustazah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadlu Arabi ala ajam wala ajam ala Arabi. Atau kama qala, muttafaq alaihi. Fahimti hazal hadis? Fahimti? Khalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi